Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Isaac bin Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Apa khabar semua? Diharapkan agar rakan-rakan, sahabat-sahabat saya, followers Hartanah dan Anda berada dalam keadaan sihat walafiat dan dilindungi Allah selalu. Hari ini hari Jumaat 10 hari bulan April 2020 telah masuk minggu yang ketiga minggu yang ketiga kita berkampung di rumah sempena PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ni. Jadi saya mengharapkan agar rakan-rakan semua masih lagi kekal setia patuh di rumah, tak pergi ke mana-mana, dan menjalankan aktiviti seharian dengan keluarga tersayang, tanpa melanggar apa-apa perintah ataupun arahan daripada kerajaan lah. Okey. Jadi siapa-siapa yang dah join tu, saya mohon untuk tuan-tuan perempuan bagi salam, kenalkan diri anda, dan seterusnya mohonlah tuan-tuan perempuan untuk bantu saya kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join bersama untuk mendapat manfaat daripada apa yang saya cuba ingin sampaikan kepada tuan-tuan perempuan pada pagi yang mulia ini, insyaAllah. Okey, so rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah selalu, okey, dalam keadaan kita yang masih lagi berada di rumah, sempena Perintah Kawalan Pergerakan ni, saya mengharapkan agar setiap perkongsian yang saya sampaikan di dalam rancangan live bersama-sama saya di Facebook page Hartanah dan Anda ni sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda. Okay, dan selain daripada kita nak isi masa lapang, kita nak orang kata apa, nak kill time lah, nak membunuh masa tu, nak mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi itulah sebabnya dan objektif utama kenapa saya menjalankan kelas online dan Facebook live setiap pagi seperti ini. Dan kita telah pun mulakan perkara ni pada 19 hari bulan April, 19 hari bulan Mac lagi daripada bulan lepas sehinggalah ke hari ini. Alhamdulillah, doakan saya istiqamah, doakan saya agar saya dapat mengekal momentum ni untuk setia berada bersama tuan-tuan perempuan semua setiap pagi. Dan insyaAllah kalau boleh kita kekalkanlah, kita kekalkan momentum ni, istiqamah sampailah ke akhir tempoh PKP, insyaAllah. Jadi hari ini seperti mana yang kita telah sedia maklum, Perdana Menteri akan mengumumkan sama ada tempoh PKP ni akan dilanjutkan ataupun tidak. InsyaAllah mungkin pengumuman tu akan dibuat pada sebelah petang ni. Jadi sama-samalah kita tunggu, insyaAllah. Okay, saya dah nampak nama Haji Wahab di situ. Waalaikumsalam Haji Wahab. Terima kasih Haji Wahab. Kekal setia bersama-sama untuk join rancangan live kita setiap hari tanpa gagal. Terima kasih banyak-banyak Haji Wahab. Sebab bila tuan-tuan perempuan join rancangan live ni, saya rasa ada semangat, ada kekuatan, ada kekuatan untuk saya meneruskan perjuangan untuk menyampaikan, menyebarkan ilmu. Okey, dan saya terpanggil lah. Saya terpanggil sebenarnya malam tadi saya duk terfikir, okey, topik ni sangat-sangat sesuai untuk saya kongsikan pada tuan-tuan perempuan semua, untuk sama-sama kita bermuhasabah, sama-sama kita mentazkirahkan, mengingatkan diri kita. Di samping saya mengingatkan tuan-tuan perempuan semua, saya pun ingin mengingatkan diri saya sendiri, dan saya ambil topik suburkan ilmu untuk kita kongsikan pada pagi ini, insyaAllah. Jadi sementara nak tunggu rakan-rakan yang lain masuk, saya mengharapkan tuan-tuan perempuan dapat bantu saya untuk sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Kita tarik seramai mana yang boleh sahabat-sahabat di luar sana untuk join bersama, dan kita sama-samalah berkongsi pendapat. Kalau ada apa-apa saranan, ada apa pertanyaan daripada tuan-tuan perempuan semua, bolehlah masukkan di ruangan komen, supaya kita sama-sama boleh belajar dan sama-samalah kita boleh menyuburkan ilmu, insyaAllah. Jadi kalau tengok slide saya tu, kalau tuan-tuan perempuan tengok slide saya, topiknya suburkan ilmu, penuhkan ilmu di dada dan sebarkan kepada masyarakat supaya mereka juga mendapat manfaat. Okay. Dia agak klise sikit lah topik ni, macam setiap hari saya duk mengingatkan perkara yang sama. Sebab apa saya duk mengingatkan perkara yang sama? Sebab saya rasa kita perlu diingatkan selalu tentang perkara ni.
kepentingan menyuburkan ilmu, kita perlu kata apa, ada niat dalam hati, ada niat dalam hati sekurang-kurangnya untuk kita mendapatkan ilmu daripada orang lain, dan dalam masa yang sama kita sebarkan pula ilmu yang kita ada tu kepada orang lain pula, supaya ilmu tu tak putus, Jadi dalam beberapa sesi sebelum ni yang saya dah buat rancangan live sebelum ni, dalam kita punya perbincangan, dalam kita punya kelas online, dalam kita punya sembang santai, setiap hari saya duk ulang perkara yang sama, tapi hari ni saya rasa terpanggil untuk saya kongsikan pula apa yang saya maksudkan suburkan ilmu tersebut, dan macam mana tuan-tuan puan boleh ambil manfaat dan ambil peluang ni. Ambil peluang ni untuk menyampaikan kepada orang lain bentuk ilmu yang macam mana. Itu yang penting sebenarnya. So itu yang saya cuba nak kupas dan saya cuba nak sampaikan kepada tuan-tuan puan semua pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang dah join. Saya nampak nama Cik Zul di situ. Terima kasih Tuan Zul. Nampak nama Mita kat situ. Mita daripada Kuantan ni, Mita. Terima kasih. Cikgu Jamrus pun ada. Terima kasih Cikgu. Sislin pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Tajuk yang baik Coach. Alhamdulillah, insyaAllah. So kita cuba untuk kongsikan kepada tuan-tuan perempuan semua. Kenapa saya kata topik ni penting? Sebab kita perlu diingatkan selalu tentang kepentingan menyuburkan ilmu tu sendiri. Tuan Jai pun dah join. Tuan Jai lawyer daripada Kota Baru, sahabat saya daripada Kota Baru. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kongsikan topik berkenaan suburkan ilmu ni, dan saya harap tuan-tuan perempuan boleh bantu saya. Apa yang saya kongsikan ni, kalau boleh tuan-tuan perempuan typekan di ruangan komen, supaya rakan-rakan yang mungkin baru join tu dia dah nampak. Dia boleh nampak apa sebenarnya yang saya dah sampaikan tadi. So saya harap tuan-tuan perempuan boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Tolong komen di situ boleh dengar dengan jelas. Sebab saya nak test mic ni, sama ada mic ni okey ke tidak. So kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, tolong letakkan di ruangan komen, boleh dengar dengan jelas. Terima kasih. Semalam kalau tuan-tuan perempuan perasan, siapa yang follow page Hartanah dan Anda akan nampak saya postkan poster ni, kata-kata hikmah daripada Warren Buffett ni. Warren Buffett ke Warren Buffett ke, saya pun sampai sekarang tak tahu nak menyebut nama dia macam mana. Tapi yang saya tahu nama dia Warren, saya sebut biasanya Warren Buffett lah, Warren Buffett ataupun Warren Buffett kan. So Uncle Warren ni ada beritahu kita, be fearful when others are greedy, and greedy only when others are fearful. So hari ni mungkin kita boleh kaji, dan kita boleh tengok sebenarnya apa yang cuba disampaikan oleh Uncle Warren ni. Beliau ni kalau tuan-tuan perempuan tengok, memang berada dalam list antara 10 orang terkaya di dunia. Kita tak tengok pada agama dia, kita tak tengok pada dia punya kefahaman dia, sama ada dia kapitalis ke apa ke, itu bukannya kita nak kaji lah, tapi kita nak tengok bagaimana Warren Buffett ni sebenarnya dia dah berjaya membina kekayaan, dan bagaimana cara dia membina kekayaan tersebut. Dan sebenarnya daripada apa yang beliau sampaikan ni, ini sebenarnya kata-kata hikmah ni dah diguna pakai oleh ramai orang, bergenerasi dah guna pakai kata-kata hikmah ni. Dan selalunya lah kalau kita tengok kawan-kawan trader yang selalu main saham, dia gunakan kata-kata hikmah daripada Warren Buffett ni, dan juga kawan-kawan kita yang berkecimpung dalam bidang pelaburan hartanah, dia biasanya digunakan kata-kata hikmah yang Warren Buffett selalu ungkapkan ni lah. Jadi hari ni mungkin kita boleh selidik, dan kita kena tengok apa sebenarnya maksud di sebalik apa yang dikatakan oleh beliau daripada Uncle Warren ni. Terima kasih, boleh dengar dengan jelas, alhamdulillah. Dia nampak, Faiza pun dah masuk. Terima kasih Faiza. So semua yang dah join ni, jangan risau, saya akan kongsikan melalui slide presentation saya. Boleh tengok dalam slide presentation tu, dan saya harapkan tuan-tuan puan boleh tolong typekan di dalam ruangan komen tu, supaya rakan-rakan yang mungkin lambat sikit masuk tu, dia boleh baca, dia boleh nampak apa yang saya cuba kongsikan lah. So bila kita tengok kata-kata hikmah yang telah pun disampaikan oleh Uncle Warren ni, beliau sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita, ingin mengungkapkan kepada kita bahawa kita perlu mengambil peluang. Kita perlu mengambil peluang ketika
orang-orang lain semua takut untuk ambil peluang tersebut. Okay, so maksud dia, kalau katalah dalam keadaan sekarang ni, kebanyakan orang berada dalam keadaan dilema, kebanyakan orang berada dalam perasaan risau, takut untuk terutamanya untuk membina kekayaan ataupun membina aset. Okay, jadi bila orang ramai takut, bila ramai orang yang sebenarnya risau dalam keadaan ekonomi sekarang ni, yang mungkin rata-rata kebanyakan daripada kita nampak seperti mana daripada tahun lepas lagi 2019, sektor hartanah khususnya berada dalam keadaan yang tidak stabil lah. Kita boleh katakan tak stabil. Kebanyakan dari kita dah nampak kebanyakan pemaju perumahan telah pun mula bimbang. Diorang terpaksa menurunkan harga hartanah yang mereka jual, sama ada projek undercon yang mereka tengah buat sekarang ni ataupun projek-projek mereka yang telah siap tapi rumah tu tak dapat dijual lagi, masih lagi berlaku lambakan hartanah-hartanah yang tak terjual oleh pemaju perumahan. Okey. Jadi daripada situ kita dah nampak sebenarnya masyarakat di luar sana masih lagi dalam keadaan yang bimbang dan risau, takut untuk membina aset, takut untuk membeli hartanah disebabkan oleh perkara-perkara yang mungkin mereka tak sedar dan mereka tak tahu. Jadi bila kita tengok balik, bila Uncle Warren beritahu be fearful when others are greedy. Okay, so bila masa orang terlalu banyak sangat membeli sesuatu, ataupun mereka tamak dalam nak memiliki sesuatu, ketika itulah sepatutnya kita perlu rasa takut. Contoh katakanlah dalam pasaran saham, sebagai contoh, katalah sekarang ni kita nak beli saham, pada masa sekarang ni katakanlah sekarang ni kita nampak saham-saham tu berada di kemuncak. Kalau siapa-siapa yang main saham tu mungkin dia tahu, pada satu masa dulu saham berada, KLCI punya indeks tu sampai 1880, dia punya indeks tu sampai 1880 mata. Okay, pada ketika tu sepatutnya dalam keadaan yang orang berlumba-lumba, orang gila-gila, orang kata spend duit untuk beli saham pada harga yang paling peak, harga yang paling atas sekali, ataupun istilahnya kita panggil harga pucuk, sepatutnya kita tak beli pada masa tu. Kita tak beli pada masa tu sebab memang kita tengok orang terlalu banyak sangat beli, dan dalam masa yang sama orang terlalu berani sangat membeli walaupun harganya dah sampai ke pucuk. Okey, kalau siapa-siapa yang trading ni mungkin dia tahu dalam keadaan yang mungkin pada masa tersebut dia panggil istilahnya overbought. So maknanya bila dah terlalu ramai orang yang membeli, dah sampai ke pucuk tapi masih lagi orang membeli, jadi masa tu dah sepatutnya kita rasa takut. Okey, begitu juga dalam pasaran hartanah. Pasaran hartanah pun kalau kita tengok, kalau tahun 2014, 2013 dulu, pada masa tu mungkin pasaran hartanah ni dikategorikan sebagai masa yang paling peak lah. Kalau masa tu kita jual apa-apa pun pada harga yang tinggi sekalipun, orang akan beli sebab orang takut harga pasaran ni akan pergi lebih tinggi lagi. Sebab tu kita perlu melengkapkan diri kita ni dengan ilmu. Kita kena tahu cara macam mana nak tengok chart, macam mana nak tengok graf, macam mana kita nak kenal pasti pasaran, pasaran hartanah ke pasaran saham dan sebagainya. Jadi berbalik kepada apa yang diungkapkan oleh Uncle Warren ni, so bila kita membeli mengikut trend pada masa tu, bila orang beli kita pun beli, pada hakikatnya sebenarnya benda tu dah sampai ke pucuk, harga tu dah sampai yang paling atas sekali, yang sepatutnya kita tak payah beli pada masa tu, kita tak patut beli pada masa tu, tapi kita ikut trend, kita beli juga. Jadi itu yang mendatangkan masalah kepada diri kita sendiri. Sebab tu hari ini insya-Allah saya akan cuba kongsikan beberapa perkara yang saya namakan sebagai konsep menyuburkan ilmu tadi tu, supaya tuan-tuan dan puan dapat gambaran, dapat tahu sebenarnya keadaan kita sekarang ni kat mana. Okay, alright. So dia pun ada beritahu and greedy only when others are fearful. Okay, dalam keadaan sekarang ni tahun 2020 tengah PKP, tengah penularan wabak COVID-19 ni, kebanyakan daripada kita masyarakat di luar sana berada dalam keadaan yang takut.
berada dalam keadaan yang fearful, dalam ketakutan. Okey, so ketika itulah sebenarnya masa yang paling sesuai untuk tuan-tuan perempuan beli. So mungkin ada yang kata, oi, saranan coach ni macam terlalu bombastik sangat, exorbitant sangat, kenapa dalam keadaan sekarang ni orang takut nak berbelanja, orang takut nak beli ni, sebenarnya kita kena beli. Okey, kena fahamkan apa yang saya cuba cakap kat situ. Nak bina aset, nak bina, orang kata apa, portfolio kewangan kita, sebenarnya kita kena ada ilmu dulu. Kita kena ada ilmu dulu. Bukannya main taram, main belasah beli je, tidak. Kita kena siapkan diri kita ni dengan ilmu yang ada dulu. Kita kena buat kajian, kita kena buat beberapa perkara yang orang lain mungkin takut nak buat, tapi kita kena buat sekarang. Okey, sekejap lagi saya akan kongsikan dia punya penerangannya lah, insya-Allah. So kita tengok siapa-siapa yang dah join lagi ni. Okey, saya nampak nama Tuan DK kat situ. Terima kasih Tuan DK. Taufik Haji Maslam, terima kasih Taufik dah join. Okey, waalaikumsalam Taufik. Topik yang baik, ya, setuju. Mariza pun ada, terima kasih. Sri Jamalhi pun ada, terima kasih tuan. Datuk Rosli pun ada, terima kasih Datuk. Okey, kita teruskan dengan kita punya slide seterusnya. Okey, kenapa kita kena ada ilmu? Kenapa kita kena ada ilmu? Okey, yang penting sekarang ni kita kena faham konsep nak menyuburkan ilmu tu. Sebelum kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, kita sendiri kena ada ilmu tu dulu. Kita kena suburkan diri kita ni dengan ilmu dulu. Okey, kenapa? Supaya kita tahu bagaimana untuk menggunakan peluang yang ada ketika ramai yang masih tertanya-tanya. Jadi kalau kita nak menyampaikan kepada orang lain, ataupun kita nak gunakan peluang ini untuk sebarkan kepada orang lain, sebagai seorang perunding hartanah, rakan-rakan sahabat-sahabat saya seorang RAN, okey, kalau tuan-tuan perempuan sebagai seorang perunding hartanah, okey, tuan-tuan perempuan kena lengkapkan diri tuan-tuan perempuan dengan ilmu dulu. Kena buat kajian, kena banyakkan bacaan, kena banyak tengok buku-buku, kena dapatkan maklumat-maklumat yang sahih, yang betul, kat mana sebenarnya nak dapatkan maklumat tu, dan kita perlu carilah, kita perlu berguru dengan orang yang lebih faham dan lebih tahu. Okay, macam saya sendiri pun, saya tak letakkan diri saya ni sebagai seorang muallim ataupun seorang guru, tapi saya cuba kongsikan apa yang saya baca. Nanti sekejap lagi saya akan masukkan dalam ruangan komen tu, artikel-artikel yang mungkin tuan-tuan perempuan boleh tengok. Artikel yang tuan-tuan perempuan boleh tengok dan boleh buat kajian sendiri. Okay, so yang pertama sekali, supaya kita tahu bagaimana untuk menggunakan peluang yang ada ketika ramai yang masih tertanya-tanya. So dengan ilmu tu saja yang kita boleh perbaiki diri kita, dan kita boleh lengkapkan diri kita. Okay, yang kedua, supaya kita boleh menyiapkan diri untuk menghadapi apa jua situasi. So kita dah tahu dah, okay, bila kita ada ilmu ni, sekurang-kurangnya kita boleh bertindak mengikut ilmu yang kita ada. Jadi kita tak tersalah buat apa-apa steps, ataupun kita tak tersalah buat apa-apa tindakan sebab kita dah ada ilmu di situ. Kita dah tahu dah, sebenarnya kita dah boleh rancang dah apa perkara yang kita perlu buat. Jadi perkara macam ni sebenarnya, bila kita dah ada ilmu, kita kena guna pakai ilmu tersebut untuk ubah diri kita sendiri, dan kita gunakan ilmu tersebut untuk memperbaiki kesilapan di dalam diri kita sendiri sebelum kita menyampaikan ilmu tu kepada orang lain. Okey, alright. So point yang ketiga, supaya kita boleh bina keyakinan diri dengan ilmu yang ada sebelum kita boleh sampaikan ilmu tersebut kepada orang lain lah. Okey, so bila kita nak, contohlah macam kita nak approach orang, kita nak cerita pada orang, kita nak cakap pada orang, banyak perkara-perkara yang kita nak sampaikan kepada orang tu, kadang-kadang kita rasa macam kita ni dah tahu, tapi sebenarnya kita masih lagi tak buat kajian. Kita sendiri pun masih lagi just patuk-patuk ayam, ambil sana sikit, ambil sini sikit, kita kumpul-kumpulkan, kita cuba nak sampaikan kepada orang. Okay, so itu sebenarnya tindakan yang tak betul, tindakan yang salah. Jadi sepatutnya sebelum kita menyampaikan kepada orang, contoh macam saya nak ajak tuan-tuan perempuan semua dengar perkongsian saya pada pagi ni, nak buat live macam ni, bukannya mudah sebenarnya kita nak menyampaikan kepada orang lain, especially kita tahu yang join kita untuk siaran live ni bukan calon-calon orang. Mungkin ada orang yang lebih berilmu daripada kita, mungkin ada orang yang lebih tinggi dia punya tahap pendidikannya daripada kita. Sebab tu kita kena menyiapkan diri dulu dengan ilmu tu, supaya kita boleh meyakinkan diri kita bila kita nak sampaikan kepada orang lain. Okay, itu antara sebab kenapa kena ada ilmu tu lah. Jadi saya harap tuan-tuan perempuan boleh dapat tangkap lah, faham apa yang saya cuba nak sampaikan di situ. Okay, Tuan Asrul Sani pun dah join, terima kasih. Okay, saya nampak sahabat saya Puan Faridah Hanom, terima kasih.
Azam Azrai pun ada. Okey, terima kasih Tuan Azam ni sahabat-sahabat sekolah saya semua ni kawan-kawan sekolah menengah agama Persekutuan Kajang. Okey, kalau mungkin ada yang tuan-tuan puan yang mungkin tak tahu lah saya sebenarnya banyak menghabiskan masa membesar di Kajang, tempat saya tinggal sekarang ni. Sekolah pun kat sini. Kalau kira daripada tahun bila saya duduk kat Kajang ni, daripada tahun 1990. 1990 ketika tu saya mula-mula masuk ke Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang sampailah ke sekarang ni saya masih lagi setia duduk di Kajang. Puan Darlina Bakar pun sahabat saya dari Semak Kajang juga. Terima kasih banyak-banyak yang dah join ni. Tolong kongsikan siapa yang dah join ni, saya mohon tolong kongsikan apa yang saya cuba sampaikan ni dalam Facebook masing-masing lah. Tolong sharekan. Terima kasih. Okay, terima kasih semua yang dah join ni. Time bus for hub, betul tu. Time bus for hub, ingat lagi bus for hub warna hijau Pergi Kajang masa tu 30 sen je naik bus kan. Pergi KL kalau tak silap saya masa tu 80 sen kalau tak silap. Zaman-zaman tu lah tahun 90-an saya ni muda lagi sebenarnya, umur pun baru 40 lebih kan. So tahun 90-an tu kami mula menjejakkan kaki ke Kajang, sampailah ke sekarang ni saya masih lagi kekal duduk di Kajang. Kita sebagai selingan je lah, nak bagi introduction lah tuan-tuan puan boleh tahu asal usul saya macam mana. Tapi saya sebenarnya berasal daripada Johor Bahru. Siapa ada orang Johor kat sini, ada kawan-kawan kita daripada Johor kat sini, kalau ada tolong letakkan kat sana. Okey, Tuan Zulfakar Haji Rahmat, terima kasih Tuan Zul. Okey, waalaikumsalam Tuan Zul, terima kasih. Okey, so kita teruskan dengan slide seterusnya. Okey, kenal pasti peluang. Okey, so bila tuan-tuan perempuan dah dapat ilmu tadi, dah buat kajian, dah penuhkan ilmu di dada, tuan-tuan perempuan kena kenal pasti peluang yang ada. Kenapa tuan-tuan perempuan perlu menyampaikan pula ilmu yang dah ada tadi tu kepada orang lain. Okay, so yang kita cakap tadi tu berkenaan dengan apa yang Uncle Warren bagi tahu kita. Apa yang Uncle Warren bagi tahu kita, ketika orang lain takut ni, masa ni lah yang patutnya kita kena ambil tindakan. Kita kena beli, kita kena menceburkan diri dalam sesuatu perkara tu. Tapi sebelum menceburkan diri tu, kita kena ada ilmu dulu. Sebelum kita buat keputusan untuk membeli sesuatu, untuk membina aset, untuk membeli untuk membina komitmen ataupun nak membeli suatu hartanah sebagai contoh, ataupun nak beli saham sebagai contoh, kita perlu ada ilmu dulu. Kita kena buat kajian dan kita kena fahami macam mana caranya. Kalau kawan-kawan trader kat sini, mungkin dia kena belajar fundamental dia punya analisis, macam mana charting, nak tengok dia punya chart tu macam mana. Pada masa tu lah patut kita masuk, pada masa tu lah patut kita cabut keluar. Dalam keadaan yang macam mana yang dikategorikan sebagai overbought, dalam keadaan macam mana yang dikategorikan sebagai oversold. So kena belajar. Kalau nak berguru, ataupun ada setengah orang ni, mungkin kawan-kawan trader saham ni, kadang-kadang dia acah-acah lah. Contoh macam saya sendirilah, saya sendiri dalam keterbukaan saya, dalam saya berkongsi dalam Facebook, mungkin saya tepekkan chat apa yang ada tapi sebenarnya tuan-tuan puan kena faham, kita tak boleh nak mengajak orang, ataupun kita tak boleh simply nak menarik orang untuk join kita beli mana-mana kaunter saham yang ada. Bukan itu maksud dan niat saya sebenarnya. Niat saya tu sebenarnya saya nak tunjuk kepada tuan-tuan puan secara impliedly sebenarnya inilah masa yang mungkin tuan-tuan puan perlu menyiapkan diri dengan ilmu tu, dan dalam masa yang sama tuan-tuan puan boleh cuba-cuba untuk belajar dan ambil tindakan. Ambil tindakan khususnya dalam membeli ataupun mempelajari bidang saham tadi itulah. Okey, tapi sekarang ni bukan itu yang cuba saya nak sampaikan. Cuma saya nak letakkan dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan puan perlu yang pertama tadi faham apa yang Uncle Warren bagi tahu, dan yang kedua tuan-tuan puan kena siapkan diri dengan ilmu yang ada, dan seterusnya kita kena kenal pasti peluang yang ada. Okey, so ini slide yang kita nak bincangkan sekarang ni. Okey, so kita teruskan. Okey, so tengok perenggan yang pertama saya tulis tu. Kita perlu kenal pasti dulu apa peluang yang ada dan gunakan peluang tersebut dengan bijak. Okey, so jadi tuan-tuan puan, bila dah belajar, dah tahu selok-belok macam mana cara nak trading, macam mana cara nak invest dalam bidang hartanah, dah memenuhkan ilmu di dada, okey, tuan-tuan puan perlu kenal pasti peluang dan yang ada tu, dan gunakan peluang tu dengan bijak. Okey, so ambil tindakan berpandukan ilmu yang telah kita kutip tadi dan memperbetulkan diri kita terlebih dahulu. Okey, sebelum kita nak ambil tindakan, kita kena betulkan diri kita dululah. Kita
perlu memperbaiki apa kesilapan yang ada. Contoh, kalau katalah sebelum ni tak pernah kita kata apa, berjaya menyimpan duit sebagai contoh. Kita tak pernah adakan tabungan sebagai contoh, untuk menyimpan duit untuk kecemasan, menyimpan duit untuk membina aset sebagai contoh. Jadi perkara tersebut kita perlu ambil tindakan dan kita perlu mulakan daripada sekarang. Percayalah, dalam keadaan yang ada sekarang ni, berkemungkinan 6 bulan akan datang, setahun yang akan datang, mungkin kalau kita tak ambil tindakan tu bermula daripada sekarang, kita akan berada dalam kesusahan dan kesulitan pada masa yang akan menjelang nanti. So perlu ambil tindakan tu bermula daripada sekarang. Berpandukan ilmu yang kita dah ada tadi, yang kita dah belajar tadi, yang kita dah berguru dengan orang tadi, yang kita dah baca, membuat pembacaan dan kajian tadi, gunakan ilmu tersebut untuk kita ambil tindakan memperbetulkan diri kita dulu. Itu yang pertama lah yang kita perlu buat. So setelah kita betulkan diri kita, barulah kita betulkan orang lain. Kalau katalah sangat-sangat klise, kalau kita cuba nak menyampaikan kepada orang lain sedangkan kita sendiri tak buat benda tu. Contohlah macam sahabat-sahabat Ren, perendi-perendi hartanah yang ada dengan saya pada pagi ni. Kalau tuan-tuan puan kata, kena beli rumah sekarang, kena buat simpanan sekarang, kena kata apa, bertindak, ambil peluang tu, tapi dalam masa yang sama tuan-tuan puan pun tak buat benda yang tuan-tuan puan seru pada orang lain. Jadi itu sangat-sangat tidak berpatutan dan tidak kena lah, kan? Patutnya kita kena betulkan diri kita dulu, kita kena menyampaikan kepada orang apa yang kita dah buat. Itu yang penting. Contoh macam katalah sahabat-sahabat mungkin seorang ejen insurans, ejen takaful sebagai contoh. Tuan-tuan puan menggalakkan, mengajak orang ke arah, yalah, benda yang baik sebenarnya, suruh beli takaful, suruh siapkan diri untuk membina tabung kecemasan, menyiapkan diri untuk menyediakan tabungan dikala ditimpa kesusahan, masuk hospital kena pakai medical card dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita sendiri sebagai ejen takaful tak ada insurans. Jadi benda tu salah lah. Yang sama juga konsepnya, macam katalah tuan-tuan perempuan ni sebagai penjual kereta sebagai contoh. Tuan-tuan perempuan sebagai penjual kereta, katalah tuan-tuan perempuan jual kereta Honda, tapi dalam masa yang sama tuan-tuan perempuan pakai BMW. Tak kena lah. Orang nampak bila tuan-tuan perempuan pakai BMW tapi jual Honda, dalam masa tu mungkin orang akan fikir, kau ni jual Honda tapi dalam masa yang sama kau pakai BMW, kau tak percaya ke dengan kereta Honda tu? Kan? Tak boleh lah kena macam tu, kan? So kena faham. So bila kita dah buat kajian, kita dah kenal pasti apa kekurangan kita, kita betulkan dulu kekurangan tu, dan kita buat dulu sebelum kita suruh orang lain buat. Itu yang paling penting. Jadi saya minta maaf kalau saya ada menyinggung perasaan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada di luar sana dengan apa yang saya cuba sampaikan, tapi itu perkara yang sebenarnya. Sebab orang akan tanya kita balik, kau nak suruh aku buat benda ni, tapi dalam masa yang sama kau buat tak? Kau nak suruh aku beli rumah, tapi dalam masa yang sama kau dah ada rumah ke? So mungkin ada yang kata, aku tak mampu lagi nak beli rumah, sebab tu aku nak jual rumah ni pada kau. Aku tak mampu lagi nak sediakan tabungan, sebab tu aku kena dapatkan komisen ni untuk ada duit tabungan tu supaya aku mampu untuk membeli rumah. Jadi sebenarnya benda tu tak berapa kena, tak berapa kena. Sebab tu bila kita cerita pada orang, kita kena sediakan diri kita dulu, dan kita kena tunjukkan pada orang lain yang sebenarnya kita dah buat apa yang kita sarankan kepada dia. Itu yang paling penting. Alright. So itulah yang terakhir sekali yang saya cakap kat situ. Barulah cakap serupa bikin. Kalau kita cakap tak serupa bikin, orang nak percaya, orang nak terima apa yang kita cakapkan pun susah. Betul tak? So saya harap tuan-tuan perempuan faham dengan apa yang saya cuba sampaikan di situ. Terima kasih Tuan Ismadi, Klang Valley Hartanah. Tuan Razman, terima kasih. Waalaikumsalam. Terlewat online baru balik beli barang, tak apa. So kalau misal kata ada yang mungkin baru join tu, tak terlambat. Kita baru masuk slide yang ketiga ni. Masuk slide yang ketiga. Faridah Hanum, terima kasih. Good advice is reality, betul. So Tuan Fadi Sufardi, sahabat saya daripada UIA, terima kasih Tuan Fadi. Siapa-siapa yang dah join ni, mohon tolong kongsikan, sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain, supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita dan mendapat manfaat daripada apa yang saya cuba kongsikan lah. Alright, seterusnya kita tengok slide yang apa ni. Ini pun saya ada kongsikan pagi tadi. Saya letakkan, saya tipikkan dalam kita punya Facebook page Hartanah anda. Didik masyarakat kenapa takut nak bina hutang baik tapi tak takut nak bina hutang jahat. Ini pun, perkara ni pun sangat-sangat klise sekarang ni. Sangat-sangat klise. Saya dah sampaikan saya dah kongsikan tentang
membina hutang baik ni dah beberapa kali dah. Masuk kali ni mungkin kali yang kelima, kali ke-6 saya dah ulang benda yang sama. Dalam rancangan live saya dah ulang je perkara ni. Kenapa? Sebab saya rasakan benda ni masih lagi ramai yang tak buat. Masih lagi ramai yang tak buat. Kita dalam keadaan sekarang ni, dalam tempoh PKP ni, dalam keadaan berjaga-jaga ni, dalam keadaan yang uncertain, kita tak tahu sampai bila PKP ni akan berlaku. Tapi kita masih lagi duduk di takut lama. Kita tak ubah lagi diri kita. Bila saya cakap kita, tu masuk diri saya sendiri. Kadang-kadang saya pun orang kata apa, perlu diingatkan. Jadi bila saya buat perkongsian, saya buat tazkirah macam ni, saya buat orang kata apa, sembang santai, setidaknya saya nampak perkara yang ada di depan mata ni memang kita perlu diingatkan selalu, dan kita perlu remind orang, kena remind orang selalu. Dan kenapa takut nak bina hutang baik tapi tak takut nak bina hutang jahat ni? Perkara ni memang sedang berlaku sekarang ni. Ramai lagi orang yang masih lagi duk menggunakan kredit kad, duk menggunakan duit yang mungkin tak berapa banyak yang ada untuk membeli benda yang tak sepatutnya dia beli, menambah hutang-hutang yang tak sepatutnya ditambah. Padahal dalam keadaan sekarang ni, dengan moratorium yang kerajaan bagi melalui Bank Negara, sepatutnya moratorium yang ada tu, kita dah kaji dan kita dah buat bajet kita sendiri. Duit yang kita tak perlu, yang boleh ditangguhkan untuk membayar hutang rumah, membayar hutang kereta, membayar hutang kita punya personal loan, kita punya ASB loan dan sebagainya, apa yang sepatutnya kita gunakan duit tu? Bukannya dengan cara berbelanja perkara yang tak sepatutnya kita beli, bukannya dengan cara menambahkan lagi hutang kredit kad kita. Sepatutnya inilah masanya untuk kita kambus, kita tutup hutang-hutang jahat tu, dan kita mulakan tabungan dengan merancang kewangan dengan betul. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Right? Jadi dengan apa yang kita dah pelajari tadi, dengan ilmu yang kita ada tadi tu, sepatutnya kita kena mulakan untuk menyebarkan ilmu tersebut setelah kita sendiri buat, setelah kita sendiri melalui apa yang kita dah rancangkan tadi, kita dah orang kata cakap serupa bikin tadi tu, kita dah buat semua tu, dan kita mulakan untuk menyebarkan maklumat kepada orang lain. So dengan ilmu yang kita dah kutip tadi, jangan disimpan tapi perlu disebarkan, perlu disampaikan. Melalui apa? Melalui sekarang ni memanglah tak boleh nak jumpa orang, tak boleh nak mengetih dengan orang dan sebagainya. Jadi kita cuba sampai kata melalui media sosial lah. Bukan nak kata tak bagus. Tuan-tuan perempuan sekarang ni mungkinlah tengah bosan kat rumah, duduk tiap-tiap hari berkongsi apa yang dimasak kat dapur, untuk mak-mak tu, apa yang tengah dibuat bersama rakan-rakan sahabat-sahabat yang lain, mungkin tengah buat Zoom ke, tengah buat sharing dan sebagainya. Tapi itulah macam yang saya beritahu tadi, sepatutnya bila kita dah ada dah dapat maklumat, dah ada ilmu di dada tu, sebaik-baiknya kita gunakan platform media sosial tu untuk menyebarkan maklumat tadi tu. Kita sebarkan apa yang kita ada tu melalui platform-platform yang bersesuaian dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni lah, iaitu media sosial. Kita gunakan Facebook, kita gunakan Instagram, kita gunakan YouTube channel yang kalau kita dah ada, kita sebarkanlah maklumat tu pada orang lain. Setidak-tidaknya kita taklah ada ilmu tu tapi kita tak sampaikan, kan? So bila dah ada ilmu tu, sepatutnya kita kena perbanyakkan perkongsian, sharing tu kita kena perbanyakkan, posting-posting yang bermanfaat kepada orang lain. So terangkan kepada masyarakat kenapa mereka perlu urus kewangan, kenapa mereka perlu urus kewangan dengan bijak dan kambus segala hutang-hutang jahat yang ada sekarang ni. So hutang jahat tu, apa yang saya maksudkan hutang jahat, saya dah terangkan tadi, antaranya adalah kredit kad. Kenapa kredit kad? Sebab kredit kad ni interest dia paling jahat sekali. Interest kredit kad ni yang paling Yahudi sekali dalam dunia ni lah, kan? Selain daripada kalau ada na'udzubillah, minta jauh lah, saya doakan rakan-rakan ni tak terjebak lah, selain daripada hutang dengan alung lah, kan? So kalau misal kata saya percaya tuan-tuan perempuan semua yang ada dalam ni tak pernah berurusan dengan alung lagi lah, insyaAllah. Dan kita doakan supaya kita dijauhkan lah, kita dijauhkan daripada berhutang dengan lintah darat macam tu, kan? So yang saya maksudkan hutang jahat ni kat sini kita takrifkan sebagai hutang kredit kad lah. So kalau boleh kita rancang kewangan kita, kita bina profil kewangan kita yang bagus, yang baik, dengan mengkambus dulu hutang-hutang jahat yang kita ada sekarang ni. Elakkan daripada berlaku pembaziran, elakkan daripada menambah lagi hutang yang ada. Kalau handphone tu masih elok boleh pakai, handphone setakat nak tengok WhatsApp, setakat nak buat call, setakat nak ambil gambar, semua okey lagi, tak payahlah beli handphone baru.
kan. Kalau kereta tu masih lagi elok, mungkin kita dah habis bayar, dah tak ada hutang dah, kenapa nak kena tambah hutang beli kereta baru, kan. So pakai je lah kereta yang ada. Dalam keadaan ekonomi sekarang ni yang tak menentu ni, kita kalau boleh elakkan daripada membina hutang yang tak perlu kita bina. Okay, kita kambus hutang-hutang yang ada tu, kita cuba banyakkan untuk menyimpan. Okay, right. So seterusnya, terangkan kepada masyarakat kenapa mereka mesti sediakan tabungan sekarang. Okay, so ini pun penting. Kenapa mereka perlu menyediakan tabungan? Alright. So jenis tabungan yang macam mana yang mereka perlu sediakan? Okay, ini pun dah banyak kali dah saya ulang. Dalam rancangan live sebelum ni pun saya dah ceritakan tentang benda ni. Kita kena sediakan dua jenis tabungan. Tabungan simpanan kecemasan. Tabungan simpanan kecemasan ni pula terbahagi kepada dua. Kecemasan yang kita boleh keluarkan dalam masa yang terdekat, ataupun satu lagi yang kita panggil kecemasan yang kita tak boleh nak keluarkan melainkan kita berlaku tiga perkara tu. Kita kena penyakit kritikal, kita kena TPD ataupun total permanent disability, ataupun kita meninggal dunia. Nauzubillah, minta jauh lah. Okay, iaitu tabungan yang kita panggil tabungan takaful. Okay, jadi dua-dua tabung ni, tabung kecemasan ni, tabung ketika kita terdesak nak pakai duit kita boleh keluarkan dia, dan satu lagi tabung untuk takaful tadi. Dua-dua ni kita perlu simpan dan kita perlu adakan tabungan tersebut. Okey, nak tengok balik apa yang saya dah terangkan panjang lebar, boleh rewind balik video saya sebelum ni. Mungkin tuan-tuan puan boleh check dalam saya punya Facebook page Harta Nada Anda dan juga dalam YouTube channel Harta Nada Anda. Saya dah kongsikan tentang tabungan ni. Okey, alright. Seterusnya, tabung membeli rumah pertama. Okey, kalau katalah tuan-tuan puan ni masih lagi belum ada rumah, masih lagi belum ada rumah, masih lagi duduk menyewa. Okey, saya tak kata dalam tempoh sekarang ni tuan-tuan puan perlu beli segera, tak, bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya ni kena sediakan tabung tu untuk tuan-tuan puan at least ada simpanan. Ada simpanan untuk membolehkan tuan-tuan puan membeli rumah pertama tu. Okay, nak beli rumah ni memang betul, perlukan komitmen yang tinggi, perlukan orang kata apa, track record, track record dari segi hutang, track record dari segi perbelanjaan, track record dari segi orang kata apa expenses tuan-tuan puan semua tu perlulah kata apa perbaiki dan perlu nampak cantik, barulah tuan-tuan puan mudah untuk membeli hartanah pertama tuan-tuan puan. Okay, maksud saya di situ, kalau katalah sekarang ni tabung beli rumah pertama ni, tuan-tuan puan kena letakkan azam, kena letakkan matlamat. Okay, untuk pembelian rumah pertama tu, katalah pembelian rumah pertama tuan-tuan puan tu, dan saya syorkan untuk mereka yang baru nak beli rumah pertama, tak perlu nak letakkan target ataupun impian yang terlalu besar. Tak perlu nak letakkan target ataupun kata apa matlamat untuk membeli hartanah yang paling best. Kita beli seadanya dulu. Kalau katalah tuan-tuan puan bergaji katalah 4,000 ke bawah, dalam masa yang sama tuan-tuan puan ni mungkin ada komitmen, ada kereta, mungkin kata apa dah sediakan dana macam tabungan tadi untuk kecemasan, dah masuk apa tu takaful, dah simpan di takaful dan sebagainya. So kira-kira dah tengok bajet tu ada allocation lebih kurang dalam 1,500 untuk beli rumah. Okay, kalau tanya dengan pendapat saya, sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan tengok keadaan. Kalau katalah masih lagi bujang, cuba tanamkan azam di dalam diri tu untuk beli rumah pertama, cukup sekadar untuk tuan-tuan perempuan ada aset dulu. Bukannya kita target nak terus beli rumah yang besar, terus nak buat komitmen yang paling besar. Kalau katalah tadi bajet ada 1,500, 1,500 tadi tu mungkin boleh beli harga rumah lebih kurang dalam 250 ke 300,000. Kalau tanya dengan pendapat saya, sebaik-baiknya cuba kurangkan lagi bajet tu, tengok rumah yang mungkin berharga 250 ke 200,000 dulu. Tak payah beli yang 250 ke 300,000 dulu. Kenapa? Sebab mungkin tuan-tuan perempuan dalam keadaan sekarang ni boleh mendapatkan deal yang lebih baik ataupun lebih better daripada sebelum-sebelum ni. Kejap lagi saya akan kupas tentang benda tu. Okay, cuma yang saya nyatakan tadi, bila nak sediakan tabungan ni tak perlu nak orang kata apa menyeksa diri sampai, yalah, ada setengah orang tu mungkin bila kita dah cakap buat tabungan tu dia terpaksa sacrifice banyak benda. Nak sacrifice makan pun tiap-tiap hari tak boleh nak makan orang kata apa nasi, kena makan Maggi tiap-tiap hari. Bukan sampai macam tu maksud saya, tidak. Cuma bagi saya lebih baik kalau tuan-tuan puan letakkan target untuk membeli hartanah pertama ni, letak target yang memang kita tengok yang paling murah dulu.
Tak perlu nak beli setakat mana yang kita boleh beli, tapi kita tengok setakat mana yang paling murah dulu. Faham tak? Cuba letakkan diri tuan-tuan perempuan untuk membeli hartanah pertama ni dalam kategori yang memang tuan-tuan perempuan kata apa, mampu tu memang dah mampu, tapi mungkin di tahap yang di bawah daripada kemampuan sebenar tuan-tuan perempuan. Kalau kata telah tadi boleh mampu beli rumah harga 250,000 ke 300,000, mungkin letakkan harga rumah yang 250 ke 200,000, bawah sikit daripada situ. Kenapa? Kejap lagi saya akan ceritakan. Right. Seterusnya, terangkan kepada masyarakat kenapa mereka perlu ambil peluang untuk cuba miliki hartanah pertama mereka sekarang. Ini masa yang paling sesuai dan terbaik untuk dapatkan good bargain. So ini kita kena tunggu slide yang seterusnya. So penerangan dalam kita punya perkongsian dan kita punya sharing tadi, kita bila nak buat sharing, especially untuk rakan-rakan perunding hartanah, nak buat sharing dalam Facebook, nak buat sharing dalam social media, step-step nak buat sharing ni kita perlu ikut, dan sebaik-baiknya kita tak main bulldoze macam tu saja. So kalau katalah tuan-tuan perempuan mungkin ada yang pernah come across dengan perkongsian saya sebelum ni, sharing dalam social media ni sebenarnya dia ada peringkat-peringkat dia. Tuan-tuan perempuan perlu buat teaser, kena buat teaser dulu, ceritakan dalam bentuk teaser dulu. Kalau nak tahu macam mana bentuk teaser tu, nanti saya boleh upkan balik posting saya yang sebelum ni berkenaan dengan teaser, berkenaan dengan soft selling, dengan hard selling tu, dalam saya punya posting yang akan datang ni lah, insyaAllah. Tapi saya pernah letakkan dalam Facebook page Hartanah anda, macam mana cara kita nak buat posting yang engaging, yang kita boleh dapatkan engagement daripada kita punya prospek. So kena buat ikut step. Yang pertama kena buat teaser dulu, kena buat teaser dulu, nak acah dulu, nak acah dulu kepada prospek-prospek bakal-bakal pembeli tuan-tuan perempuan semua. Yang kedua kena buat soft selling, kena buat soft selling dulu. Tak boleh nak main tergejah macam tu saja, tak boleh nak main letak macam tu saja. Kena buat soft selling dulu, nak orang kata apa, nak membina keyakinan, nak membina keyakinan diri, ataupun nak membina keyakinan prospek terhadap tuan-tuan perempuan semua sebagai seorang perunding hartanah. Yang ketiga barulah kita namakan sebagai hard selling. Hard selling ni yang biasanya kita terangkan tentang features yang ada di dalam hartanah yang kita nak jualkan tadi. Alright. So setakat ni ada yang soalan-soalan yang mungkin nak ditanyakan? Terima kasih Tuan Eden. Tuan Eden. Eden ke Eden ke? Saya pun susah nak nyebut ni. Tuan Eden kot warna gori kot Tuan Eden ni. Tuan Puan Nina Abdullah, terima kasih. Maliza, kredit kad tak ada dulu, kini selamanya. Kalau dah tak ada kredit kad tu tak apa. Tengok hutang-hutang jahat yang lain, Maliza. Kalau ada hutang-hutang jahat yang lain tu, hutang jahat ni ditakdirkan sebagai hutang yang interestnya ataupun kadar faedahnya yang paling tinggi, berbanding yang lain-lain. So kita cuba kambuskan dulu, kita cuba kambus dulu hutang-hutang yang mempunyai interest yang tinggi. Lepas dah settlekan hutang yang ada interest tinggi tu, baru kita cuba settlekan pula hutang-hutang yang interest yang lebih rendah lah. Itu yang kita panggil, istilahnya kita panggil dia snowball, snowball effect lah, snowball technique kita panggil. So kita tengok slide yang seterusnya. Bina dan gunakan database. So macam mana cara nak bina dan gunakan database ni, coach? Alright, saya selalu emphasizekan tentang benda ni. Database klien tu memang sangat-sangat penting. Kalau tak ada database, macam mana tuan-tuan perempuan nak buat marketing? Dengan konsep database farming ni, sebenarnya database mining ni, inilah sebenarnya yang digunakan oleh kebanyakan industri player dalam bidang hartanah ni, dan juga kebanyakan online seller, online marketer yang ada di dalam market sekarang ni. So database mining ni sebenarnya kita perlu pelajarilah cara macam mana nak mine, nak dapatkan database tadi. Kita perlu pelajari teknik-teknik yang pernah saya sebutkan sebelum-sebelum ni lah. Kalau tuan-tuan perempuan mungkin pernah terdengar dan ingat, mungkin daripada saya ataupun daripada sifu-sifu yang lain, especially sifu-sifu yang buat FB marketing, mereka memang menitik beratkan tentang mining database ni. Nak dapatkan database ni sebut, kita perlu buat usaha-usaha untuk mine database orang ni. Bukan mine database orang dengan cara yang salah, beli daripada mana-mana sumber ke, ataupun dapatkan master list ke. So bagi saya cara yang salah tu memang
instantly kita boleh dapat benda tu, tapi benda tu tak berkat lah bagi saya, tak elok buat macam tu kan. Jadi sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan gunakan platform social media ni pertama-tamanya bukan untuk menjual semata-mata, tapi untuk educate orang, untuk educate orang dan untuk menyampaikan ilmu kepada orang. Itu sebenarnya kegunaan social media yang ada sekarang ni. Untuk kita buat marketing dengan cara yang betul sebenarnya ialah dengan cara educate orang dulu. Okay, so bila kita dah educate orang, secara tak langsung orang akan follow kita, orang akan engage dengan kita, dan secara tak langsung kita dah boleh capture dia punya database kat situ. Macam mana caranya apa semua tu, insya-Allah kalau ada rezeki nanti saya akan kongsikan kemudian. Okay, so yang saya ingin sampaikan kat sini, kita kena bina dan kita kena gunakan database tu dengan cara yang bijak lah. Okay, so sebab apa? Database klien tu memang sangat-sangat penting. So bila kita dah bina database dengan menggunakan platform yang boleh membantu kita, kita kena susun database yang ada. Susun database yang ada, kita perlu pecahkan untuk rakan-rakan perundingan tanah. Barang diingat apa yang saya sampaikan di sini. Okay, mesti pecahkan mengikut, kita buat 3 kategori kat situ. Kita buat 3 kategori kat situ. Yang pertama, pecahkan mengikut bajet klien. Katalah sekarang ni kita dah ada database, kita susun. Klien yang ada bajet 100 ke 200 ribu, kita buat klien di bahagian A. Klien yang ada bajet untuk beli rumah di antara 200 ke 300 ribu, kita buat di bahagian B. Seterusnya bahagian C, bahagian D dan seterusnya. So kita ikut dia punya penghususan tu berdasarkan pada bajet dia. Berdasarkan pada bajet dia. So kita sediakan database tu dulu. Alright. Yang kedua, kita tengok lokasi klien tu nak beli hartanah kat mana. Katalah kita dah buat database tadi, yang A ni 100 ke 200 ribu, B ni tadi 200 ke 300 ribu. So berdasarkan kita dah buat database bajet dia tadi tu, kita tengok pula lokasi dia. Katalah lokasi dia nak cari dekat kawasan mana, Kajang sebagai contoh. Yang satu lagi ni mungkin dekat bahagian kawasan Shah Alam sebagai contoh. Ada ni mungkin dekat kawasan mana, Melaka sebagai contoh. Melaka kita boleh pecah-pecahkan lah, Lor Gajah ke, Masjid Tanah ke. Ni Cikgu Jamrus mungkin lebih arif lah ke kawasan-kawasan kat sana. So bila dah pecah-pecahkan mengikut database yang kita dah buat tadi tu, location dia dan juga bajet dia, seterusnya kita perlu memadankan. Kita padankan bajet klien tadi dengan kriteria permintaan klien tadi. Katalah tadi kita dah buat bajet dia. Katalah dia dah masuk di kategori A. Dan dia nakkan property di kawasan, katalah di kawasan Kajang. So kita tengok dalam database kita tadi tu, katalah nama dia tu Ali. Saya ni selalu gunakan sebab Abang Ali ni selalu duk pagi-pagi duk hantar Assalamualaikum kepada saya, mendoakan saya. Sebab tu saya sayang kat Abang Ali ni, Abang Ali Kamari. Terima kasih Abang Ali. Sebab tu saya selalu sebut nama dia. Sebagai contoh je Abang Ali, jangan marah. Kita letakkan Ali ni tadi, yang mana bajet dia di antara 100 ke 200 ribu, dan dia letakkan di kawasan katalah Kajang tadi sebagai contoh, dan kita cuba matchmaking kan hartanah yang kita ada dalam listing kita dengan bajet dia. Kalau misalnya kata kita tak ada dalam listing kita, kita tak ada listing vendor yang nak jual dalam kalangan hartanah tadi tu, sebab tu pentingnya kita kena ada co-broking ataupun COA dengan ejen-ejen yang lain. Jadi network kita tu kena besar. Katalah kita tak ada langsung hartanah dekat kawasan tu, jadi inilah masanya kita buat networking, kita buat co-broking dengan ejen-ejen hartanah yang lain, supaya kita dapat matchmaking kan hartanah yang klien kita nak tadi, kriteria yang dia nak tadi tu, dengan kawasan yang mana yang kawan-kawan kita yang lain ada listing. Itu sebenarnya tujuan kita buat database, dan kita matchmakingkan database tu dengan klien yang sedia ada. So bila dah bina database ni tadi, ayat seterusnya yang tuan-tuan perempuan boleh nampak kat bawah tu, biar kita yang guide klien, bukan kita yang ikut cakap klien. Faham tak? Katalah tadi kita dah ada, kita dah ada dalam kita punya listing ni Ali tadi. Bajet dia 100 ke 200 ribu. Katalah kita dah tengok, kita dah buat dia punya profil kewangan. Semalam saya dah terangkan tentang profil kewangan. Bukan semalam, 2 hari lepas saya dah terangkan tentang profil kewangan. Kepentingan tuan-tuan perempuan sebagai perunding hartanah untuk sekurang-kurangnya ada ilmu macam mana nak bina profil kewangan tersebut. So bila kita dah tahu cara nak buat profil kewangan, kita sendiri dah buat profil kewangan kita bantu pula klien yang ada dalam database kita ni untuk kita sediakan profil kewangan mereka. So bila kita dah buat profil kewangan mereka, dah tahu dah dia punya database ni berdasarkan pada bajet 100 ke 200 ribu ni tadi, dah tengok profil kewangan dia tadi, dia memang suit dengan bajet tersebut. Katalah yang klien kita ni degil, jenis yang mungkin dia tak nak
kata apa, dengar sangat cakap kita. Tapi kita sebenarnya sebagai perunding hartanah ni, kita perlu menjadi orang tengah, kita perlu membantu dia, bukannya nak ikut kata dia bulat-bulat. Okey, maksud saya degil kat situ contoh. Katalah kawan ni harga rumah yang dia mampu beli 100 ke 200 ribu, daripada profil kewangan dia tu kita tengok range harga yang sebenarnya sesuai untuk dia adalah di antara 150 ke 160 ribu sebagai contoh. Sebagai contoh. Dan kita tengok kawasan Kajang untuk rumah yang berharga 150 ke 160 ribu ni, rumah yang bersesuaian dengan bajet dia, dengan dia punya profil kewangan dia adalah rumah yang apartmen, apartmen yang mungkin walk up apartmen. Walk up apartmen di kawasan mana? Okey, katalah di kawasan taman Saujana Impian sebagai contohlah, sebagai contoh. Okey, tapi yang dia ni klien ni tadi, dia memang ketegak, dia memang nakkan sangat rumah yang berstatus landed. Dia tak nak apartmen-apartmen ni, dia nak rumah landed. Okey, jadi apa yang saya maksudkan kat situ, biar kita yang guide dia, kita yang guide dia, kita kena tegangkan pada dia, tuan. Dalam bajet tuan 150 ke 160 ribu je yang tuan yang tuan boleh beli. Tak boleh beli lebih daripada tu. Sebab kalau beli lebih daripada tu, bajet tuan dah burst dah. Memang tak boleh submit loan kat mana-mana bank pun susah nak lepas. Memang tak boleh lepas. Okay? Jadi berdasarkan pada apa yang saya dah tengok, pengalaman saya dan checking yang saya dah buat, bajet tuan 150 ke 160 ribu ni, rumah yang tuan mampu beli hanyalah rumah apartmen ni. Kat kawasan Kajang ni yang boleh beli rumah apartmen ni saja. Okay? So kita kena educate dia, kita yang kena control dia, bukan dia control kita. Faham tak? Okay, sebab apa saya cakap macam tu? Kalau kita dikontrol oleh dia, dia nakkan sangat rumah yang memang kriteria yang dia nak tadi, rumah landed, katalah rumah setingkat, landed, harga yang kita tengok memang semua dah burst daripada bajet dia, lebih daripada 200 ribu. Kalau kita nak tunggu sampai dapat rumah yang dia nak tadi tu, mungkin sukar ataupun mungkin mustahil lah. Tak boleh lah kan. Jadi bila kita jadi perunding hartanah ni, kita kena educate dia dan kita kena pastikan yang dia dengar cakap kita. Kita kena pandai main psikologi di situ. Kita kena syorkan pada dia, inilah sebenarnya rumah yang sesuai untuk tuan beli berdasarkan bajet yang tuan ada ni tadi. Okay, alright. So bila dah susun database, kita syorkan kepada klien hartanah manakah yang bersesuaian dengan keadaan dia tadi lah. Itu yang saya sampaikan tadi. Dan kita kena ingat takrifan REN, Real Estate Negotiator. REN is the negotiator, sebagai pemudah cara, ambil peluang untuk jadi matchmaker. Okay, bukannya kita nak menyulitkan lagi keadaan dia. Dalam keadaan tu sebenarnya bukan kita menyulitkan keadaan dia, kita bukannya menyusahkan dia, tapi kita nak cuma mempermudah urusan dia. Kan? Sebagai negotiator, kita kena letakkan diri kita ni sebagai negotiator lah. Negotiator, kita kena negotiate, kita kena ceritakan dengan dia, tuan tak boleh tuan beli benda ni sebab melalui kajian yang saya dah buat. Okay? Bila kita submit juga loan, tuan katalah nak apply 200 ribu ke atas, memang tak boleh, memang tak lepas. Kalau memang tak lepas, melainkan kalau tuan katalah nak buat financing, katalah 50% saja. Tuan kena ada cash kat tangan, katalah lebih kurang dalam 50 ke 60 ribu untuk dapatkan financing daripada bank ni. Okay, katalah sebagai contoh kan. Okay, so sebab tu kat situlah tuan-tuan perempuan sebagai negotiator kena main peranan tersebut. Kena main peranan tersebut. Kita kena minta klien kita, prospek kita untuk dengar cakap kita, bukan kita kena dengar cakap dia. Okay? Sampai nak ke tahap macam tu, macam mana? Sebab tu saya kata tadi, awal-awal tadi saya dah beritahu, penuhkan dada dengan ilmu. Penuhkan dada dengan ilmu. Itu saja caranya. Negotiation skill nak kena ada ilmu. Cara macam mana nak tengok, nak buat filtering, cara macam mana nak buat database dan sebagainya, kena ada ilmu. Semua tu kena belajar. Kena belajar. Okay? So macam mana cara nak belajar tu, banyak cara. Tuan-tuan perempuan boleh tengok dalam artikel dan sebagainya, boleh baca, boleh tengok YouTube dan sebagainya, dan bergurulah. Leader-leader, team leader kita, prinsipal-prinsipal yang ada dalam agensi kita, ramai yang boleh membantu sebenarnya. Okay? Alright. So itu yang saya syorkan lah, bina dan gunakan database dengan baik lah. Okay. So sebenarnya kita dah sampai ke penghujung ni. Okay, sampai ke penghujung. Cuma tadi saya terlupa, saya ada benda yang saya nak kena kongsikan dengan tuan-tuan perempuan semua. Sekejap saya patah balik tengok dia punya okay, kat sini tadi. Alright. Nak miliki hartanah yang pertama tadi tu, sebenarnya tuan-tuan perempuan banyak kena main psikologi dengan orang. Kena main psikologi dengan orang. Posting-posting yang tuan-tuan perempuan buat dalam social media,
kena letakkan pada mereka, letakkan artikel-artikel yang membantu untuk memberi kesedaran kepada mereka. Okey. Contoh, katalah sekarang ni kita dah tengok dalam keadaan sekarang ni ramai lagi orang yang masih lagi berkeadaan yang masih tak sedar, yang masih lalai tentang kepentingan menyediakan tabung kewangan. Jadi posting tu sebagai teaser lah, sebagai contoh. Tadi saya dah bagi 3 step tadi, teaser, lepas teaser kita kena buat soft selling, lepas buat soft selling kita kena buat hard selling kan. So teaser ni memang kena perbanyakkan. Dalam keadaan sekarang ni, tempoh PKP ni banyak buatkan teaser. Letaklah teaser macam-macam. Teaser, contoh macam yang saya buat dekat atas anda punya page ni kan. Memang saya tak pernah menjual. Saya banyak buat perkongsian. Dan perkongsian itulah yang kita panggilkan sebagai teaser. Perkongsian yang membuka mata, yang memberi manfaat kepada orang. Itu yang kita panggil sebagai teaser. So contoh sekarang ni katalah kita ceritakan pasal dalam keadaan yang ekonomi tengah tak berapa menentu sekarang ni, kena sediakan tabungan. Tabungan yang macam mana? Tabungan yang saya sebutkan tadi tu, tabungan simpanan kecemasan, terbagi pada 2, dan juga tabungan untuk beli rumah. Kena terangkan pada mereka. So inilah unsur-unsur teaser yang kita perlu buat untuk memastikan yang ilmu yang kita nak sampaikan tu orang tu nampak. Orang tu nampak, dan dia akan teaser ni sebenarnya berkesan ke tidak teaser tu bila mana orang yang tengok iklan tu, orang yang tengok posting yang tuan-tuan buat tu, dia dah mula berfikir. Dan posting yang baik sebenarnya dekat ruangan komen tu akan ada orang yang akan masuk komen-komen mereka. Jadi bila mereka dah masuk komen-komen mereka, next step apa yang tuan-tuan buat, ni yang saya suruh buat ni tadi. Bina dan gunakan database lah. Database ni sebenarnya tak perlu nak susah-susah. Kalau katalah, mungkinlah tuan-tuan perempuan dalam keadaan yang resources ataupun modal tu tak berapa banyak, nak buat teknik-teknik lain ni, katalah nak buat FB ads ke, nak buat FB ads perlukan modal. Katalah nak kena buat landing page macam yang saya buat, yang dalam tips mudah jual beli hartanah, ebook yang saya sampaikan tu, saya gunakan teknik landing page. Teknik tu sebenarnya adalah teknik untuk saya dapatkan database juga. So itu teknik landing page. So mungkin tuan-tuan perempuan berada dalam keadaan yang mungkin kesempitan modal, tak cukup modal nak buat tu macam mana. Jadi tak perlu nak susah-susah, gunakan platform yang ada, social media yang ada, buat posting-posting yang engaging, yang boleh menarik perhatian prospek tuan-tuan perempuan untuk sama-sama diskusi di dalam tu, dan sama-sama boleh orang kata gunakan platform tersebut untuk bertukar-tukar pandangan. Ada yang kata, tuan, saya sekarang ni dalam page saya, kebanyakan friendly saya dalam tu semua kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya pula tu yang sama, perunding hartanah, rent macam saya juga. Jadi apa gunanya saya buat database kat situ kalau kata semua tu dalam tu semua rakan-rakan perunding hartanah saya? Pernah tak dengar macam yang saya dah sharekan 2 hari lepas, gunakan kawan-kawan yang tuan-tuan perempuan ada ni untuk bernetworking. Masa itulah tuan-tuan perempuan nak kenal mereka. Kalau boleh, kalau katalah sebelum ni hanya kenal di alam maya, tak tahu pun, tak pernah bersembang dengan dia. Sekarang ni banyak masa kat rumah. Cuba PM dia. Kalau sebelum ni tak dapat nombor telefon dia, tak pernah bersembang melalui WhatsApp ataupun phone call dengan dia. Katalah nama dia Amir sebagai contoh. So Amir ni selalu masuk dalam ruangan komen tu, komen dia. Kita tak pernah kenal dia daripada agensi lain. Dia daripada agensi lain dan kita tak pernah bersembang dengan dia over the phone. Cuba PM dia, dapatkan nombor telefon dia, cuba bersembang dengan dia. Dan kita gunakan database dia untuk apa? Database dia tadi ni untuk yang saya sebutkan yang bawah tadi tu. Yang saya ceritakan tentang macam mana tuan-tuan perempuan boleh segregatekan, pecahkan. Kalau tuan-tuan perempuan tengok Amir ni mungkin dia punya farming area dia ni di luar daripada kawasan tuan-tuan perempuan semua. Jadi boleh gunakan Amir ni untuk minta daripada dia listing yang dia ada. Listing yang dia ada untuk suitkan dengan permintaan yang klien tuan-tuan perempuan minta tadi tu. Jadi inilah antara sebab kenapa kita kena guna pakai social media ni untuk tujuan kebaikan, antaranya untuk kita bina networking. Kalau itu jawapan bagi tuan-tuan perempuan yang mungkin dalam friend list tuan-tuan perempuan hanya ada rakan-rakan perunding hartanah yang memang tuan-tuan perempuan tak boleh jadikan sebagai prospek klien.
Tapi itulah, bila tak boleh jadikan sebagai prospek klien, the other way round, kita boleh gunakan rakan-rakan perundingan hartanah tu sebagai co-agent yang kita boleh berurusan. Network tu kita boleh lebarkan sekiranya dia berada di kawasan-kawasan yang kita tak boleh nak cover kawasan tu. Kita boleh gunakan listing yang dia ada untuk bantu kita nak orang kata apa, matchmakingkan dengan prospek-prospek klien yang kita ada tadilah. So itu cara yang kita patut amalkan dan kita buat daripada sekarang. Okay. So ada apa-apa soalan? Okay, Waalaikumsalam Jasmine. Okay, Jasmine lambat masuk ke? Suryati Hartanah, Waalaikumsalam. Okay, terima kasih. Abang Hud. Assalamualaikum bang. Cikgu Jamrus ni, Abang Hud ada ni. Tak tahu cikgu ada lagi ke tak, ke cikgu dah pergi kobun lah. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni dengan apa yang saya dah sharekan tadi? Okay, so sekarang ni dah faham tak macam mana tuan-tuan perempuan perlu buat perkongsian? Saya nak tengok kalau boleh hari ni bermula daripada hari ni, tuan-tuan perempuan dah start buat sharing tu. Kejap lagi saya akan check. Jasmine ada dalam friendly saya, Razman ada dalam friendly saya, siapa lagi? Maliza ada dalam friendly saya, Faiza pun ada, Taufik pun ada, DK Nazli pun ada, so tuan-tuan perempuan, Haji Wahab pun ada. Saya nak tengok dalam posting-posting tuan-tuan perempuan yang dah ada dalam friendly saya ni, saya nak tuan-tuan perempuan cuba buat apa yang saya katakan tadi tu, buat teaser tu dulu, sampaikan maklumat tu. So kalau dulu mungkin hari-hari duk posting kan, ini buat kuih ni, hari ni tengah hari masak nasi ayam, cuba tukar. Kan ingat tak 2 hari lepas saya ada cerita bina professionalism dalam bidang hartanah. Bina professional. Sebab tu sangat-sangat saya mengesyorkan tuan-tuan perempuan perlu ada 2 akaun Facebook. Satu personal account, satu lagi fan page. Fan page ni yang tuan-tuan perempuan perlu tarik. Nak tarik fan ni sebenarnya dengan posting yang engaging macam ni lah. Kena meriahkan page tu dulu, kena pastikan ramai fan dekat dalam kita punya fan page tu. Kita boleh tarik seramai mana orang yang boleh untuk follow kita. Alhamdulillah semalam dah break 5,000 followers hartanah dan anda. Alhamdulillah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan semua kerana sudi untuk follow page saya. Walaupun page saya ni tak adalah apa sangat yang saya kongsikan, tapi Alhamdulillah dah ada 5,000 orang kat situ. Saya sangat-sangat gembira, sangat-sangat berterima kasih, bersyukur atas kata apa, kesudian tuan-tuan perempuan untuk follow page saya. Dan saya harapkan tuan-tuan perempuan yang berada di luar sana itu cuba untuk dapatkan apa yang mungkin sebelum ni rasa macam benda tu mustahil, tak boleh nak buat, tapi kenapa saya boleh, tuan-tuan perempuan tak boleh kan? Siapalah saya bukannya perunding hartanah, saya hanyalah seorang peguam. Macam mana page hartanah anda tu boleh tarik orang sampai 5,000 orang follow. Alhamdulillah keberkatan yang ada tu mungkin dengan berkat doa-doa tuan-tuan perempuan semua, dan mungkin dengan usaha yang kami dah buat, kami buat posting, kami buat live, kami buat macam-macam lah sharing-sharing yang saya buat, sikit sebanyak benda tu mendatangkan manfaat kepada masyarakat umum, dan mereka nampak kebaikan, mereka follow page tersebut. Jadi itu yang saya sarankan sekarang ni. Kalau boleh, kalau risau, katalah sekarang ni dalam Facebook personal account tuan-tuan perempuan semua yang ada sekarang ni, nak iklankan ke, nak apa ni, takut kalau saya buat benda ni coach, nanti kawan-kawan gelakkan saya. Pedulikan orang lain, orang yang gelakkan awak ke, orang yang nak komen negatif pada awak ke, awak tak payah dengar pun dia orang, tak payah nak fikir pun apa yang dia rasa. Yang kita pentingnya sekarang ni orang yang nak dengar. Kenapa kita kena fikirkan orang yang tak nak dengar? Kita fikirkan orang yang nak dengar lah. Yang macam saya buat perkongsian sekarang ni kan. Kenapa saya buat perkongsian sedangkan saya tahu ada je orang yang tak suka follow saya, ada yang tak suka dengar saya, nak menjahanamkan saya pun ramai. Saya tahu semua tu. Bukan semua kawan-kawan saya suka dengar sharing yang saya sampaikan, tapi saya pedulikan. Lantaklah diorang. Macam Cikgu Jamrus selalu cakap, lantak engkau lah. Kau nak dengar ke, kau tak nak dengar ke, lantak engkau lah. Yang penting kita buat kerja kita. Ingat yang saya beritahu itu, jangan buat kerja Tuhan, kita buat je kerja kita. Jangan buat kerja Tuhan, kita buat je kerja kita. Inilah kerja kita sekarang, menyampaikan ilmu, menyampaikan maklumat pada orang lain. Orang nak dengar ke, orang tak nak dengar ke, lantak dia lah. Yang penting kita jalankan amanah, kita jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang perunding hartanah. So itu yang saya nak syorkan kepada tuan-tuan perempuan semualah. Alright. So Faiza, saya nak tengok Faiza buat. Faiza boleh ni kan. Faiza tiap-tiap hari dengar saya cakap. Maliza, sahabat-sahabat yang lain, Puan Jasmine, Tuan Razman, Tuan Haji Zul, siapa-siapa yang dah join saya, Haji Wahab,
Saya nak tengok tuan-tuan dan puan semua buat macam mana yang saya dah syorkan tadi. InsyaAllah kita teruskan. Kalau kita nak sebarkan ilmu ni, memang ialah bila Rasulullah nak berdakwah dulu pun banyak kekangan, banyak tentangan, sama je. Kita anggap diri kita ni sedang berjihad, kita sedang berjuang. Sebab tu saya sebutkan tuan-tuan dan puan sebagai pejuang hartanah. Pejuang hartanah. Bila nak berjuang tu memang akan ada dugaan, ada kekangan, ada kata-kata unsur-unsur negatif. Kita pedulikan, lantaklah diorang, kita buat aja. So itu yang saya dapat sharekan. Saya harap tuan-tuan puan dapat faham apa yang saya cuba nak sampaikan pada hari ini. Dan terima kasih kepada 11 orang mata yang masih lagi menonton rancangan live ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan puan semua. Dan saya harapkan apa yang saya kongsikan ni bukan setakat terhenti kat sini saja. Tuan-tuan puan amalkanlah. Amalkan dan sebarkan pula kepada orang lain, insya-Allah. Okay, so itu saja perkongsian saya pada pagi ni. Kalau tak ada apa-apa soalan, insyaAllah kita akan tamatkan rancangan live ni. Dan saya ucapkan saya mohon maaf dulu. Mohon maaf kepada tuan-tuan puan sekiranya ada perkara yang saya sampaikan tu terkasar bahasa ataupun saya ada terguris perasaan tuan-tuan puan semua. Harap maafkan saya, jangan simpan dalam hatilah. Semua tu tak disengajakan. Okay, dan kesekian kalinya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah follow saya daripada dulu sampai ke sekarang, yang dah follow saya daripada pagi tadi sampailah ke tengah hari ni. Dan kepada 5,000 lebih followers hartanah dan anda, doakan agar saya terus istiqamah dalam menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan semua. Terutamanya dalam keadaan kita yang masih lagi duduk di rumah dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ni, kita gunakan masa yang ada ni untuk perkara yang bermanfaat, insya-Allah. Right? So selamat maju jaya daripada saya. Saya doakan tuan-tuan puan semua dipermudahkan segala urusan dan sentiasa sihat, berada di bawah lindungan Allah selalu, insya-Allah. Assalamualaikum, kita jumpa lagi esok. Bye bye.